Okey, salam sejahtera. Kita akan sambung modul 7.1 bahagian pengiraan. Okey, ini yang kita akan lihat hari ini. Okey. So boleh lihat semula lah apa yang maksud tu dalam video lepas ada. Okey, so sekarang kita sampai ke sini. Penghitungan kadar tindak balas. Okey, penting hari ini benar penting. Hari ini je, setiap ulang kaji itu penting. Itu menjamin grade A awak. Okay, sebab form 5 kita dah selesai semua subtopik dengan berjaya. Di mana nota sudah ada. So sekarang tinggal nak baca je. Baca 2 kali, baca 3 kali. Lepas tu mula hafal. Okay, penghitungan kadar tindak balas kita ada 2 jenis. Kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Okay, kalau kadar tindak balas purata, kita boleh terus hitung guna kalkulator. Okey, kimia jangan bagi tahu saya tak ada kalkulator. Masa exam mesti kena ada kalkulator. Okey, kemudian kita ada kadar tindak balas pada masa tertentu. Masa tertentu maksud dia hanya nak pada masa itu sahaja. Contoh saya nak pada 90 saat. So, 89 saat saya pun tak nak. 91 saat pun tak nak. Saya nak tepat-tepat kepada 90 saat sahaja. Okey, so 91 pun tak nak. Itu maksud kadar tindak balas pada masa tertentu. Instantaneous rate of reactions. Kalau masa tindak balas pada kadar tindak balas pada masa tertentu, kita tak boleh hitung terus. Kita perlu lukis graf. Okey, dalam kimia, graf adalah topik inilah. Okey, so kamu lihat modul yang awak terima ini, ada banyak graf kena buat. So graf 3 markah semua daripada unit ini, iaitu kadar tindak balas. Okey, so kadar tindak balas purata ialah nilai purata bagi tindak balas yang berlaku, bagi kadar tindak balas yang berlaku dalam satu tempoh masa. Dia dalam satu tempoh masa saja. Okey, so dia tak ada kata saat ke berapa, dia mesti satu tempoh punya. So itu adalah nilai purata dia. Okey, jenis ini boleh kira terus. Seperti yang kita buat di bawah. Okey, cuma dia ada masalah dari segi nak faham dia punya bahasa macam mana. Okey, so sekarang kita mulalah. Okey, so kita mula dengan yang pertama. Dalam 3 minit pertama. Okey, dalam 3 minit pertama ini senang. 3 minit pertama. Dia nak semua yang 3 minit pertama. So ini tiada, ini 1 minit 60 saat, 120 2 minit, 180 adalah 3 minit. Maka dia nak semua daripada kosong sehingga 180 saat 3 minit yang pertama. Maka jalan kerja dia 51 tolak kosong. Sini 51 tolak kosong. Masa dia adalah 180 tolak kosong sebab dia nak 3 minit pertama in the first 3 minutes. Okey, maka kita dapat jawapan kalkulator 0.2833 cm3 S-1. So itu unit dia. Unit. Okey, jalan kerja kita tak payah pun. Jalan kerja tak payah unit. Unit hanya kita nak dekat jawapan sahaja. Okey, 0.2833 cm3 S-1. So kita dapat dalam 3 minit pertama untuk kira lah. Okey, kira kadar tindak balas purata. Okey, sekarang ini kedua B. Antara minit keempat dan minit kelima. Maksud dia nak gap 4 dan 5 sahaja. Ini sangat jelas. Antara minit keempat dan kelima. So maksud dia keempat sini 240. 240 saat itu minit keempat. Okey, minit kelima 300 saat. So dia nak antara sini, dia sangat jelas antara keempat dan kelima. Maka 63 tolak 58. Masa dia 300 tolak 240. Okey, 63 tolak 58 sebab dia atas mesti perubahan kuantiti per unit masa yang kita belajar sebelum ini. Unit sebelum kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti. Sama ada bahan atau hasil per unit masa. So atas tu perubahan kuantiti isi padu gas dia. So 63 tolak 58 bahagi 300 tolak 240. Sebab dia nak antara minit keempat dan minit kelima. Okey, kita dapat 0.0833 cm3 S-1. Okey, di sini
Untuk kira jawapan ni, kita cadangkan 4 titik perpuluhan. Okey, kalau 3 pun boleh. 3 pun boleh. Okey, ambil 4, so paling tepat. Sebab dia ada 3, 3, 3, 3, tak habis di belakang tu. Kalau 6, 6, 6, 6, kita jadikan 6, 7. Bundakan. Tapi 4 titik perpuluhan. Okey, ya. Kalau 2, dia jawapan dia agak beza. Okey, agak beza sikit kalau you letak 2 titik perpuluhan. Contoh, 0.0833. Sepatutnya 0.0833. Tapi you buat 0.08 saja. Okey, ya. So, kita ambil 4 titik perpuluhan. Okey, ini yang confusing. Yang ramai keliru. Dalam minit ketiga, dia tak faham maksud dalam minit ketiga. Dia akan rasa, ini kan? Adakah ini jawapan dia? Okey, saya lukis satu skala masa untuk awak lihat. Okey, skala masa. Okey, skala masa maksud dia, contoh kita ada skala masa dari sini ke sini. Ada 0, ini minit. Minit. Ada 1 minit, 2 minit, 3 minit. Contoh. So, ada 4 minit. Okey, dalam minit ketiga, maksud dia, minit sebelum sampai ketiga. Okey, dalam minit ketiga. Ikut soalan kita, dalam minit ketiga kan? Okey, dalam minit ketiga. Maksud dia, minit sebelum sampai 3. Sini tempat dia. Dalam minit ketiga. Okey, boleh. So, kalau dalam minit keempat, okey, contoh, dalam minit keempat. Dalam minit keempat maksud sini lah. Maksud dalam minit keempat, sebelum sampai 4 minit tu. Okey, 3 hingga 4 itu maksud dalam minit keempat. Okey, so saya harap you faham bahasa dia. Okey, so sekarang kita lihat. Okey, dalam minit ketiga, ambil balik handout kita. Ini dalam minit ketiga. Dia nak dalam minit ketiga, maksud dia minit sampai ketiga. So sinilah. 120 hingga 180. Okey, maka 51 tolak 40. 51 tolak 40. Sebab dia kata dalam minit ketiga. Dalam minit ketiga maksud 2 sampai 3 lah. Okey, 51 tolak 40. Masa dia 180 tolak 120. Okey, so jawapan dia 0.1833. Okey, yang terakhir. Selepas semua, ini sudah merangkumi semua. Semua cara yang boleh ditanya, saya dah cipta dalam modul ini. Bagi keseluruhan dia. Okey, keseluruhan dia. Okey, siapa nak try bagi jawapan? Okey, seorang kira berapa tolak berapa keseluruhan dia? Nak ambil berapa? Bahagi apa? 70/60. 600. 70/600. Okey, ini majoriti calon yang ada di SPM tu melakukan kesalahan ini. Okey, tak apa. Okey, so hari ini kita buat mistake. So seterusnya jangan berlaku lagi. Okey, ramai akan buat 70 bahagi 600. Ramai, majoriti akan buat macam ni. Tapi salah, you tengok eksperimen ini bila dia sampai 70 bila? 420 je. 420 dia sudah mencapai isi padu 70. Maksud masa 420 saat tindak balas itu telah habis. Telah lengkap. Okey. So kita sepatutnya 70 bahagi 420. Jawapan 0.1667. Kenapa bahagi 420? Sebab you tengok trend dia sekali lagi bila sampai 420 saat isi padu sudah 70. Maksud sudah habis. Seterusnya ada tak tambahan isi padu? Dah tak ada. 70, 70, 70. Kalau you buat lagi 660, 720 saat, tambah lagi seminit, tambah sampai bila-bila pun, dia akan dapat 70. Maksud dia, kadar tindak balas telah tamat, telah habis bahan dia pada masa 420 saat. So, kadar tindak balas
keseluruhan dia adalah 70 bahagi 420 sahaja. Sebab ini tanda dia, ini tindak balas dia habis. Okey, boleh faham? Yang tadi bagi tahu 70 bahagi 600, okey, boleh faham? Boleh sir. Okay, very good. Okay, 70 divide 420. Okay, semua kemungkinan yang akan ditanya telah ada di sini. Iaitu jenis yang dalam 3 minit pertama ke, dalam 4 minit pertama, dalam 5 minit pertama. Kemudian dia ada antara. Sebenarnya ini antara minit keempat dan kelima, saya boleh tukar kepada dalam minit kelima. B ini sebenarnya maksud dia dalam minit kelima lah, sama maksud. Okay, so dalam minit ketiga, maksud dia 3 tolak 2. Dalam minit keempat, 4 tolak 3. Dalam minit kelima, 5 tolak 4. Seperti inilah sebenarnya. Okey, cuma ini dalam minit ketiga. Kemudian kita ada kadar tindak balas purata bagi keseluruhan. Keseluruhan ini ramai terlalu cepat. Dia kan ambil hujung bahagi. Okey, so jangan. Kita cari mana yang telah tamat tindak balas dia. Okey, ini yang kita sebut kadar tindak balas purata. Purata. Okey, purata. Iaitu boleh kira terus dengan kalkulator, janji ada data diberi. Okey, sekarang yang tak boleh kira, kita kena buat graf. Kadar tindak balas pada masa tertentu, kena buat graf. Okey, semua orang bersedia modul ini sebab sangat berguna untuk bantu awak. Kadar tindak balas pada masa tertentu ialah nilai kadar tindak balas yang berlaku pada satu ketika sahaja. So, saya nak pada satu ketika sahaja. Saya tak nak yang lain. Contoh sekarang, dia nak 1.5 minit. Maka saya nak 1.5 minit sahaja. Okay, so semua orang kita tengok graf dulu. Saya akan ajar awak step by step. Okay, 1.5 minit, maksud dia 90 saat. 1 minit 60 saat. So, 1.5 ada 90 saat. So, 90 saat ini, kita nak kadar tindak balas dia. 89 pun tak nak. 91 pun tak nak. Saya nak tepat-tepat 90. Bila keadaan macam ini, kita kena lukis graf. Okay, so kita kena plotkan graf dulu. Okay, plotkan graf kita. Okay, so sekarang. Okay, sorry. Ya, plotkan graf kita. Okay, kita mula. Saya tunjuk satu persatu. Okay, graf kita yang pertama. Okay, saya bagi seminit lah. Step by step kita buat. Okay, setiap graf itu, setiap slide tu saya cuba bagi seminit hingga 2 minit macam tu. Okay, try. Okey, satu markah yang pertama, saya cadangkan masa SPM nanti kalau ada kertas graf, sila buat seperti saya, iaitu habis sampai hujung kita buat. Okey, so mulai sekarang kita ulang kaji, graf kita biasakan dari hujung kita buat paksi Y, paksi X. Maksud dia bukan buat di tengah-tengah kotak dia, jangan buat di tengah-tengah. Okey, untuk pastikan cukup. Okay, so you boleh lukis guna skala dia, guna pensel. Tapi cara tanda kita marking online punya. So online punya takut nanti scan tak jelas pula dia punya pensel. So pakai pen. Tapi pen ada risiko dia pula. Pen kalau salah dia tak boleh padam. Okay, so berhati-hatilah. 3 markah yang mudah itu pastikan awak dapat lah.
Okay, so contohnya kita buat paksi X, paksi Y. So dia perlu ada label isi padu gas dengan unit. Lepas tu masa dengan saat ikut data yang diberi. Okay, sekiranya awak mampu buat macam ini, maka setiap ini contohnya 5, 10, 15, 20, okay, skala dia mesti constant. Mesti tetap skala dia. Okay. Lepas tu 30, 60, 90 sebab nak cukupkan kan. Dia sampai 360. Tapi kalau you nak buat sampai, tak boleh. You kena buat sampai 360 sebab dia isi padu tengah bertambah. Tengah bertambah. Okay, so kita tak boleh stop di mana-mana. Kita kena buat semua. So pastikan graf lebih dari separuh. Sudah cukup. Nah ini sudah lebih lah. Ini dah penuh satu kertas graf. Okay, skala constant. Maksudnya 30, 60 macam itulah. Jangan 30, 120, lepas tu 180. Maksud skala tak constant. Okey, untuk kimia, kita tak macam matematik, kita buat zigzag ke, nak tarik sini, tarik sana, tak payah. Sebab nilai dia memang muat untuk kertas graf itu. Maka kita tak payah tarik zigzag. Kalau kita tarik zigzag, okay, contoh ada orang buat zigzag di sini kan, di paksi Y. Dia jadikan kecil balik, dia akan turun balik. Okey, so tak perlu. Sebab dia dah cukup untuk satu kertas graf. Okey, ini untuk step pertama. Siapa mampu buat macam ini akan dapat markah yang pertama lah. Okey, seminit untuk markah yang kedua. Okey, ini. Plot. Pastikan plot setiap tempat dia betul. So, plot kita guna pangkar. Okey, siapa yang biasa guna titik, saya cadangkan guna pangkar. Sebab pangkar ini kita ambil kira yang tempat yang cross sahaja. Kalau you buat titik, titik itu besar sebenarnya. Titik itu besar. Okey, kadang-kadang sudah kena petak tepi tu. So kita buat pangkar sahaja. Okey, ini markah yang kedua. Okey, saya bagi seminit untuk lengkapkan. Okey, sudah 2 minit. Okey, ini markah kedua. Kita plotkan. Okey, sekarang markah ketiga. Okey, ini markah ketiga. Okey, saat ini saya bukan guna pembaris sambung titik ke titik. Saya guna pembaris yang boleh boleh macam lengkungkan lah. Okey, bengkokkan dia. So saya buat satu lengkung bermula 00. Ini bermula 00 sebab titik pertama adalah 00. Tengok 00. Okey, maka bermula 00. Okey, kalau matematik kita ada satu jenis pembaris yang boleh kita bengkokkan semua kan. Buat elok-elok satu curve. Okey, untuk masukkan semua titik sedaya upaya. Contoh ini tak masuk, tak apa. Ini kira masuk sebenarnya. Okey, sebab dia kebanyakan telah ada di titik dia. Sudah betul lah. Okey, tapi ini pastikan plot dia tepat. Kalau ini saja je yang buat keluar ni salah lah. Dia kena plot tepat-tepat pada tempat dia. Kalau sudah tepat, dia masih tak boleh melalui garisan titik itu, tak apa. Sebab dia plot sudah tepat. So ini adalah markah ketiga. Okey, try seminit.
Okey, seterusnya ini dah 3 markah. Okey, ikut soalan dia, dia nak 1.5 minit. 1.5 minit maksud dia 90 saat. Okey, apa yang kita boleh buat? Okey, seterusnya buat ini. 90 saat dot line, okey, naik sampai ke titik 90 saat tu, lepas tu buat satu garis tangent. Okey, garis tangent seperti saya buat di sini, you tengok ini maksud dia titik tengah dia untuk garis tangent. Tempat yang sambung yang dot line kena tu, ini titik tengah dia. Okey, so garis tangent awak tengah sampai ke sini, ke atas dan tengah sampai ke bawah, dia sepatutnya panjang yang samalah. Okey, contoh saya buat sini 2 cm. Tengah ke atas 2 cm. Tengah ke bawah 2 cm. Okey, lepas tu you tengok dia punya lengkung, dia punya garis tangent tak boleh potong di lengkung dia. Tak boleh potong. Dan jarak dia lebih kurang sama. Nampak tak? Sini ke sini, sini ke sini. Jarak dia lebih kurang sama saja. Okey, inilah garis tangent yang kita nak untuk kira kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, seminit untuk awak buat elok-elok ini. Seminit. Baik, okey kita sambung. Okey, ini garis tangent Ini cara dia. Okey, seterusnya. Okey, buat satu segitiga sudut tepat Okey, ini sudut tepat ada tak ada tak apa. Saya saja nak tunjuk supaya you memang buat sudut tepat segitiga. Okey, so garis ini you pastikan dia dalam petak. Senang untuk kira. Contoh tadi, contoh di sini setengah petak kan. So you panjangkan sikit Bagi dia penuh satu petak. Contoh sini setengah petak dia contoh kan. You panjangkan sikit bagi dia penuh satu petak. Supaya kita boleh dapat nilai dengan baik. Okey, so buat sekarang. Okey. So tutup ini 5, 6. Okey, so sekarang kita nak kira berapa nilai dia. Okey, so saya ajar yang senang dululah. So atas tu saya ambil nilai sebagai V2, contoh V2. So sini punya saya ambil sebagai V1. Okey, so sekarang V2 tolak V1. Sebab ni nilai besar kan. So V2 tolak V1. So V2 saya adalah 36.5. You pun sepatutnya 36.5 lah sebab you ikut cara saya lukis kan. Okey, kenapa 36.5? You tengok, setiap petak kecil ini adalah 0.5. 0.5. Sebab 35, maka dua petak 36, 37, 38, 39, 40. So setiap petak kecil adalah 0.5. So sekarang saya ambil 3 petak kecil. 3 petak kecil itu 1.5. Maka tambah balik 35. So sebenarnya nilai V2 ini adalah 36.5. Okay, V1 nilai dia adalah 19.5. Sebab satu petak sebelum sampai 20, 19.5.
Okey, buat seperti saya. So, saya dapat V2 tolak V1 untuk paksi Y dia adalah 17 cm kubik. Okey, buat. Okey, baik. Seterusnya, okey, ini dah. Okey, kita kira pula T. Tadi V itu isi padu. Kita perlu isi padu bahagi masa. Perubahan kuantiti per unit masa. Unit masa dia macam mana? Okey, contoh saya ambil ini T2. So, ini segitiga dia turun. Saya ambil T1 lah. Okey, T2 dia adalah 138. Kenapa? You tengok 120 hingga 150, maka sudah ambil 30 saat. 30 saat untuk 5 petak sahaja, 5 petak kecil. 1, 2, 3, 4, 5. 5 petak kecil sudah 30 saat. So maksud dia setiap petak kecil itu adalah 6 saat. 6 saat. Okey, so ini mengambil 1, 2, 3. 3 kali 6, 18. 18 tambah 120. Itu sebab dia dapat 138. So 138 tolak 42. Sini 42. Okey. Kepada yang boleh baca itu okey, tahniahlah, matematik punya base bagus. Tapi kepada yang tak boleh, you masih ada peluang di kimia. Okey so pastikan you nanti kaji baliklah. Okey, sini 42. Sebab satu petak 6 kan. So 2 petak 12. 12 tambah 30 42. So saya dapat 138 tolak 42. Okey. Okey, selesai Okey, so sekarang kita ada 17 bahagi 96. Jawapannya lah. Okey, kita lihat balik modul kita. Okey, so kita ada modul kita. So kita dah buat graf. So sekarang tadi jawapannya 17 bahagi 96. Maka kita dapat jawapan 0.1771 cm3 S-1. Itu paling tepat lah. Okey. Dan siapa kalau dapat 0.16 berapa kan? Sehingga 0.18 akan diberi betul untuk markah. Okey, akan diberi betul. Okey, so sini saya terang balik. So kadar tindak balas pada masa T sebenarnya adalah kecerunan tangent pada masa T itu. Cuma bila cakap macam ni, ramai tak faham sebab dia tak erti nak buat kecerunan. So rate of reactions itu gradient. Okey, so apa yang kita buat tadi sebenarnya inilah. Pada masa yang kita nak, kita buat garis tangent. Kemudian kita buat segitiga. Lepas tu kita kira V2 tolak V1 bahagi T2 tolak T1. Seperti yang kita buat. Okey, kita dah buat tadi. Okey, so ini adalah cara untuk hitung kadar tindak balas pada masa tertentu. Ini pada 1.5 minit. Okey, sekarang last 5 minit untuk awak sebelum kita habis kelas ini dan isi kehadiran. Okey, untuk 4 minit pula. Untuk 4 minit pula. Okey, siapa dah siap itu, letak jawapan awak. Saya nak jawapan di dalam chat. Okey, saya tunjuk graf dia. Okey, saya nak 4 minit kan? 4 minit 240. Okey, untuk ini. Okey, sila letak jawapan awak dalam chat. So saya nampak dah ramai dah siap. Kita akan cek jawapan. Okey so masa maksimum sampai 5 minit macam itulah. Okey, try sekarang.
Sudah ada jawapan masuk. Ghazali cepat 0.061. Okey, teruskan yang lain. Saya perlu sekurang-kurang 20. Okey, 20 baru kita mula cek jawapan dia, Okey, Ghazali sabar, tunggu sekejap. Okey, lagi jawapan cepat-cepat. Masa dah habis dah 5 minit. Okey, ada 0.042, tak apa. Okey, good. Teruskan. 641. Okey, very good Nurin, Natasha Amira, okey Aida, Safwan. Okey, so nampak gaya dia agak ramai bersama saya. Okey, bagus. Okey, so sekarang kita mula tengok. Kita nak sampai 4 minit. Okey, maka ini langkah pertamalah. Pastikan ikut cara yang kita lukis tadi. Okey, garis ini you nak panjang pun boleh. Ada nak panjang sampai sini, panjang sampai sini sikit tak apa. Tapi terlalu besar tu susah nanti awak nak kira. Okey, baik kecil sedikitlah. Ini yang paling kecil lah saya rasa. Okey. Kemudian kita ada seterusnya buat segitiga, Okey, lepas tu buat V1 tolak V2. So ikut saya punya dapat 48.5 tolak 41.5. Saya punya lah, ikut graf saya 7. Okey, kemudian bawah adalah 294 tolak 180. Saya dapat 114. Okey, ini graf saya. Okey, tak ada masalah. Okey, sekarang kita tengok jawapan yang diterima. Okey, jawapan yang diterima ini ikut graf saya dapat ini. Yes, ramai sudah betul. Okey, tadi ada 0.04. 0.04 sudah salah. Okey, tidak diterima di sini. Mungkin you punya tangent sudah condong. Maksudnya sudah sengit lah. Okey, sudah condong sikit, maka you dapat jawapan yang kecil. So jawapan yang diterima adalah 0.05 sehingga 0.07. So julat dia agak besar juga. So 0.06 itu confirm betul punya. Itu jawapan yang paling tepat. Siapa dapat 0.06 berapa, itu semua jawapan yang paling tepat. Okey, kalau condong sedikit, awak punya tangent masih boleh diterima. 0.04 sudah salah, 0.08 sudah salah. Okey, sebab jawapan garis tangent awak dah terlalu condong. Okey, you kena kaji semula. Video ini ada rekod, nanti boleh lihat balik.
dan buat balik. Modul ini nak print 100 kali pun boleh. Sebab saya dah bagi soft copy dia, okey, dekat folder yang saya share dalam Google Drive saya. Siapa tak dapat lagi, dalam YouTube pun boleh tengok. Saya akan paste dekat bahagian chat dia. So pastikan form 4 kita ulang kaji sehingga SPM. Sehingga SPM. Ulang kaji tidak terputus. Okey, kalau tak susah. So form 5 saya dah tak buat ulang kaji. Form 5 akan buat latih 2B sahaja. Okey, di mana awak akan ada grup untuk latih 2B nanti, ada guru muda di dalam. Saya dalam minggu ni akan build benda itu. So supaya awak dapat latih 2B form 5. Form 4 ulang kaji. Okey, dan bersedia tengok video amali sebab nak kembali ke lab kan. Okey, so ini untuk hari ini punya konten. Okey, selesai. Tahniah semua. Okey, terima kasih.